Alhamdulillah, saya baca khutbah di satu masjid di belah-belah Selangor. Satu masjid, saya duduk di atas mimbar, saya nampak orang yang pakai, laki-laki yang pakai tocang. Saya nampak. Saya kata, tuan-tuan, Nabi melarang orang laki-laki bertocang dalam semayang. Makruh. Dan bila laki-laki bertocang dalam semayang, syaitan akan duduk bertenggek di atas kepalanya, di atas tocangnya. Malah ada sahabat Nabi yang melihat orang pakai tocang, dibukanya tocang itu ketika laki-laki tadi sedang semayang. Saya minta pada tuan-tuan, abang-abang, saudara-saudara yang berada di bawah mimbar saya ini, kalau bertocang, tolonglah buka sekarang. Saya lihat 2-3 orang yang buka tocang. Buat apa kita takut dengan dia kalau benda itu benda yang benar? Tapi hikmah, dia sendiri buka dan dia tak marah pada kita. Tapi kalau kita tidak ada hikmah, yang bodoh pergi buat tocang ni buat saya apa? Bodoh piang, dia tunjuk nombor, tuan-tuan. Salah kita. Orang tidak mau ikut kita sebab cara kita bercakap tak betul. Cara kita, intonasi kita tak betul. Kalau kita intonasi yang baik, kalau kita bercakap yang baik, dia sukarela cakap dan dia sukarela buka. Kita tak larang dia rambut panjang, biarlah dia rambut panjang sampai ke bahu, silakan, bukannya haram. Tetapi dalam solat tidak boleh ditocangkan kerana setan duduk di situ. Demi nak selamatkan dia daripada diganggu oleh syaitan, kita tegur elok-elok, dan 2-3 orang sukarela buka tocang dia. Dia marah tak? Dia tak marah. Habis semayang dia jumpa kat pintu pagar, terima kasih ustaz, saya pun tak tahu, ingatkan boleh bertocang, terima kasih ustaz, alhamdulillah. Cara kita itu. Sebab itu tuan-tuan, ulama-ulama yang takut kepada Allah Ta'ala ini apa? Ialah ulama-ulama yang mengamalkan ilmunya. Kalau ilmunya sekadar diamalkan untuk berceramah, tidak diamalkan dalam kehidupan dia, dia belum lagi dikategorikan sebagai ulama. Kita belajar bahawa haram mengumpat, tetapi dalam ceramah ulama lah yang paling banyak mengumpat. Dia belum ulama. Ulama adalah ulama. Mulut jaga, mata jaga, tangan jaga, kaki jaga. Dia ulama. Di mana-mana pun kedudukan dia adalah ulama. Jadi berhati-hati. Ya, berhati-hati tuan-tuan. Ya, sebab kadang-kadang kita ni bimbang. Bila berlaku satu-satu benda, godaan, cubaan dan sebagainya, status ulama tadi hilang. Maka siapa yang lebih tahu, maka dialah yang lebih takut akan Allah Ta'ala. Semakin tinggi ilmunya, semakin takut kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ada satu ustaz, dia ni bela burung. Dia bela burung. Ustaz kalau dia bela burung, dia tak ajar dia ajar burung tu sampai boleh mengucap la ilaha illallah. Burung boleh mengucap la ilaha illallah, kata burung. Dia pergi ceramah, kucing duk aim lama kat burung ni, duk terliong. Kucing ni terekam burung ulama tadi ni. Balik ulama bersepai bulu burung, menangis dia. Bukan burung tu menangis, mati menangis. Siapa? Ulama tu menangis. Mengajar duduk menangis. Anak-anak murid kata burung dia mati. Kena makan dek kucing. Sampai terjejah ilmu dia, terjejah mengajar dia. Jadi anak murid ni pakat, pergi cari burung, ganti balik. Dia kata, nah ustaz, duk teriak, menangis, sedih, kami tengok ni burung baru, simpanlah. Kata ustaz ni, saya menangis bukan burung tu mati. Saya menangis, saya ajar burung tu sampai boleh mengucap. Dan bila burung tu kena makan dengan kucing, burung tu boleh mengucap lah. Itu yang saya fikir. Saya ni pun mengucap. Saya takut bila saya mati besok, bolehkah saya mengucap? Burung tadi saya ajar dia mengucap. Masa dia mati tu mengucap tak? Walaupun dia tak perlu mengucap, tapi dia boleh tak mengucap. Sedangkan dia memang dilatih tiap-tiap hari supaya mengucap.
Saya ni pun mengucap tiap-tiap hari. Yang menjadi ketakutan pada saya selepas burung tu mati ialah saya ni boleh mengucap atau tidak. Sebab tu saya fikir sedih. Bukan saya fikir burung tu mati. Saya takut saya tak boleh mengucap ketika kematian saya. Masya Allah tuan-tuan, pemikiran dia. Saya pernah jumpa dengan satu ustaz. Dia panggil 2 kali saya mengajar di surau dia. Satu ulama besar. Saya ni ulama apa? Saya muallim, cikgu je. Cikgu tadika saya ni. Ulama ni profesor universiti. Dia kata entah ceramah di sekolah ana Ustaz. Sekolah dia masa itu tidak ada ceiling. Hanya kayu walang aja dengan atap. Dia nak kumpulkan dana nak buat ceiling. Jadi dia jemput saya untuk buat dana. 2 kali saya jemput. Alhamdulillah siap siling dia. Dengan bilik air, dengan tandas semua siap. Tak lama lepas tu orang telefon saya meninggal hamba Allah ni. Tuan-tuan tahu sebelum dia meninggal dia buat apa? Dia bawa anak-anak dia. Dia kata kalau pak mati, ni pak kubur bapak ya. Dia panggil semua anak-anak dia. Lepas tu besok petang pula dia pergi korek kubur. Penggali kubur tanya, ustaz buat apa ni? Pasal nak mati dah, biar buat siap-siap kubur. Kalau aku mati, hang tanam aku. Besok mati sungguh hamba Allah ni. Sampai tahap macam itu, tuan-tuan. Allah Ta'ala jaga dia sampai boleh panggil semua anak, boleh cerita kubur tak mana, boleh pergi ambil cangkul, boleh korek kubur. Bila penggali kubur, nasib bila hang tanya, ni siapa ni? Inilah tempat aku mati ni. Kamu tanam di sini. Masya Allah. Hai, kita rumah depan kubur pun jual rumah. Masa kita beli rumah tu tak ada kubur. Duk 4 tahun orang tanam kubur mayat situ pula dah. Maki tu. Celaka tu. Habis view aku. View kata dia. Dia marah orang buat kubur depan rumah dia. Patut cantik, alhamdulillah. Tiap-tiap hari aku boleh tengok kubur. Mudah-mudahan memberi insaf pada aku. Kondominium mana gaya lu yang bantah sebab saya orang kubur buat dekat kondominium. Marah kondom tu. Pasal buat kubur dekat kondominium. Padahal itulah tempat yang dia nak pergi. Ya Allah, tuan-tuan, takut ke kubur pasal apa? Ulama, orang yang baik, orang yang ada ilmu, dia rindu pada kubur. Itulah tempat aku nak tidur. Bukan rumah ni tidur sekejap. Tidur kejut, tidur bangun. Dalam kubur tidur tak bangun-bangun. Dalam rumah kita ni tuan-tuan banyak masalah. Kena bayar api lah, indah water lah, air cantik lah, apalah. Kena bayar astro lah, apalah. Duduk dalam kubur tak bayar apa. Baik kita buat persiapan untuk kubur. Maka nak membuat persiapan untuk kematian ini, maka hendaklah kita ada ilmu pengetahuan. Kerana dengan ilmu pengetahuan inilah yang membetulkan semayang kita. Kalau tidak, tak betul semayang tuan-tuan. Semalam ada orang hantar mesej kat saya, ustaz, saya baru kahwin. Saya sentuh isteri saya, batal tak batal ustaz? Baru kahwin. Dia tanya, dia pegang isteri dia, batal tak batal yang semayang? Saya kata batal lah, peganglah batal. Tapi kawan saya kata tak batal, biarlah dia kata tak batal, hang batal. Sudah. Kita ambil mazhab Syafi'i kata batal. Sudahlah. Kita dah bawa pening kepala. Pasal apa? Batal-batal. Kalau tak batal pun, pergi ambil wuduk, dapat 10 kebajikan. Apa yang malas Dia kata malas tak batal Ustaz. Saya pegang ni mazhab ni kata tak batal. Terpulang kat hang, betul juga. Tapi kalau tak batal, tapi mazhab Syafi'i kata batal, kamu pergi ulang ambil wuduk, dapat sekali lagi. Apa masalah kita dengan wuduk ni? Tak jadi masalah apa dengan wuduk. Pergilah tuan-tuan. Kita di Malaysia ni bersyukur. Saya bersyukur tadi masuk dalam tandas tu. Air paip ada. Nak buang air ada, nak buang apa, air semua ada. Cuba tuan-tuan pergi luar negara. Pergi China sudah lah. Tandas ada. Tandas ada. Pam untuk air dalam tandas ada. Paip tak ada pula. Nak basuh lagu mana? Sebab tu tuan-tuan yang mana nak pergi Hong Kong, pastikan bawa botol mineral. Isi air masuk dalam tandas. Mereka tak ada paip. Jenuh tuan-tuan.
Mereka cuma ada paip untuk pam. Untuk basuh tak ada. Tisu ada. Kalau tuan-tuan buang air besar, nak lap dengan tisu sila. Itu masalah di Hong Kong. Ini penting ni air ni. Bawa botol kosong, buka dalam paip, soalan tandas. Satu makcik saya tanya, makcik tak semayang, makcik? Tak semayang, balik hotel semayang. Kenapa tak semayang? Kencing tak masuk. Air tak ada, tahu hara dia. Itu masalah di Hong Kong, China pula. Kena bawa botol benda-benda. Lemah perut tuan-tuan ni. Susah hati kita. Yang di Arab pula, air ada, paip pun ada. Jamban kotor pula, penuh melimpah ruah tai tu. Kita nak kencing pun susah hati. Saya dah kata dah minggu lepas, tuan-tuan kalau pergi negara Arab, makan dulu baru pergi jamban. Jangan pergi tandas dulu baru makan, confirm tak lalu. Selambak-lambaknya tai, ya Allah, letih, lalat berkerumun. Bila kita pergi tandas dulu baru pergi makan nasi, orang hidang nasi, lalat mai. Lalat tu datang. Masya Allah. Teringat lalat ni dalam tandas dia. Di Malaysia ni pula tandas bersih, air bersih, semua ada. Selak pintu pula tak ada. Jadi saya nasihatkan tuan-tuan bawa pen supaya tuan-tuan senang solat. Insya-Allah. Saya pergi ceramah di Kemunting, jangan kata selak, pintu pun tak ada. Dia letak pintu tu sandar kat dinding. Menung saya tengok. Macam mana nak pakai ni? Ambil pintu tu, tutup sendal dengan timba, baru boleh pakai. Dalam hati duk doa, ya Allah janganlah siapa tolak, ya Allah. Sebab tu kebanyakan kita ni sakit jantung. Hati tak tenang masa buang air. Takut-takut je tuan-tuan. Baik, yang terakhir. Dan banyak lagi ayat Quran yang menjadi dalil atas kelebihan ilmu. Dan hadis pun beberapa banyak seperti yang tersebut di dalam kitab Ihya dan lain-lainnya. Satu lagi sabda Nabi, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al ulama warasatul anbiya. Yang bermaksud sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ulama itu ialah orang yang mempusakai Nabi. Apa makna al ulama warasatul anbiya? Ulama itu ialah pewaris para nabi. Apa makna pewaris para nabi? Kuliah bulan depan insya-Allah. Panjang lebar tentang maksud ulama pewaris para nabi. Tuan-tuan, kesimpulan kuliah kita pada malam ini, marilah kita menghormati ulama, marilah kita menghormati ilmu. Kalau tuan-tuan tidak mahu menjadi ulama atau tak boleh jadi ulama, tak apa. Tuan-tuan jadilah orang yang belajar dengan ulama. Dan nak belajar dengan ulama, nak menuntut ilmu dengan ulama, dia ada disiplin. Saya katakan tadi, disiplin yang pertama, ulama mengajar pada orang yang nak belajar. Nombor dua, disiplinnya ialah mesti menghormati tok guru. Tok guru tu muda ke, imam tuan-tuan muda ke, siapa ke, dia imam kita, dia ulama kita, dia tok guru kita, hormat dia. Cuba tuan-tuan tengok tok Sami Hindu tu, cukup orang hormat dia, walaupun agama mereka tu tak diredai oleh Allah, tak disah di sisi Tuhan, tapi mereka punya hormat tok Sami mereka. Nampak punya hormat. Apa dia cakap ikut. Nak menikah tanya tok Sami, nak buat rumah tanya tok Sami, nak beli kereta pun minta tok Sami renjih. Semua benda refer pada tok Sami mereka. Tok Sami pun tak ada pakai baju, tak sempat-sempat pakai baju, hikmat terlalu diperlukan. Nah, yang mana faham, tak faham sudah. Jadi kalau kita, Allah mengiktiraf ulama, kenapa kita tidak mengiktiraf ulama? Yang ketiga, ambil Imam Ghazali, bukan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i dia belajar dengan Imam Maliki, punya hormat kepada Imam Maliki. Kakinya tidak dilunjurkan kepada rumah Imam Maliki bila dia tidur malam. Bila tidur malam tak lunjur kakinya ke arah rumah Imam Malik. Punya nak barakah. Imam Syafi'i belajar dengan Imam Malik. Kasut Imam Malik dia pegang, tuan-tuan. Kasut kita hari ni, kasut ustaz kita balun. Lawa kasut ni, dia balun kasut ustaz. Ada sahabat saya di Pulau Pinang, ustaz ni pakai kereta buruk.
Jenis kereta buruk ni tuan-tuan, kunci pun tak. Biasa kereta buruk, siapa nak curi? Kereta lama yang ni. Bila nak masuk kunci, tak boleh. Tak boleh nak masuk kunci, nak start. Rupa-rupanya, mereka bubuh batang aiskrim dalam dia punya starter tu. Buah batang aiskrim, mereka bagi patah. Perak, mereka tinggal kat dalam tu. Gamuk buat pada satu ustaz macam itu. Masya Allah. Orang macam inilah tuan-tuan yang tidak dapat keberkatan. Kita belajar di sini untuk dapat barakah. Apa makna barakah? Anak-anak jadi baik. Dengan sebab kita menghormati majlis ilmu, menghormati ulama, Allah turunkan barakah. Rumah tangga baik. Anak-anak jadi baik. Murah rezeki. Kesihatan jadi baik. Saya kata banyak kali dah pada tuan-tuan. Di Masjid As-Sabirin saya kata, saya ni bukan sihat. Saya sakit. Tapi bila saya mengajar, ada tuan-tuan nampak saya macam sakit. Saya akan sakit bila habis saya mengajar. Waktu saya mengajar, tak ada siapa tahu saya sakit. Dan saya pun tak rasa sakit. Saya tak tahu sebab apa. Doktor kata, you kena masuk ward. Saya kata, tunggu 3 hari. Bagi saya excuse. Saya nak pergi Kuala Lumpur. Sebab saya ada rakaman CD. Lepas tu, you nak operate apa pun, hang buatlah doktor. Nama doktor tu Mahendran Mano. Saya kata buat. You tak sakit ke? Saya kata bila saya ceramah 2 jam sekalipun, 4 jam sekalipun, memang tak rasa sakit. Tapi bila saya bangun berjalan saja, sakit. Duduk dalam kereta berjam-jam sakit. Tapi bila ceramah, tak sakit. Ni nama dia barakah, tuan-tuan. Berada dalam majlis ilmu. Tuan-tuan yang mana sakit, yang mana sakit hati, patut-patut lagi kena datang mengaji. Sahabat saya, hafiz Quran di Pakistan. Ustaz Zuhair ni hafiz Quran di Pakistan. Bukan hafiz Quran di kampung kita ni, di Pakistan. Tuan-tuan tahu tak di Pakistan tu apa makna? Apa makna hafiz Quran di Pakistan? Adik-adik kita ni hafiz Quran di sini baik-baik, kalau kena penyepak ni repot kat pak sepak ustaz pula. Itu tahfiz di Malaysia. Tahfiz di Pakistan tak dapat penampar. Tak goyang badan pun penampar. Dia bukan boleh hafal Quran wa basyiril ladzina amanu, memang tak dapat. Dia kena goyang. Wa basyiril, cuba tu tuan-tuan pergi tengok budak hafal Quran, insya-Allah goyang. Wa basyiril ladzina amanu wa amilus. Sebab tu badan budak-budak tahfiz lembut. Memang dia kena goyang. Kadang-kadang goyang itu wa basyiril ladzina. Kita pelik apa dia ni? Nak dapat masuk, cepat masuk kena buat. Dia kalau tuan-tuan babasyiril ladzina amanu, dia tengok perempuan lalu kompom tuan-tuan. Dia kena tumpu konsentrate macam ini. Di Pakistan kalau tak goyang dia penampar. Itu satu. Punya hebat tuan-tuan. Nombor 2, kalau salah penampar. Kalau sahabat saya ni dia ingat, tak pernah dia lupa. Dia tasmik dapat, dia baca dapat, tak pernah kena tampar. Pasal dia dapat. Harilah dia nak habis penutup, dia nak khatam, tok guru dia suruh kalis belakang, pom bagi tam belakang, menggeliat. Dia tanya tok guru dia, pasal apa tanpa? Barakallah, kata dia. Ambil barakallah. Ambil barakallah je tuan-tuan. Itu yang kata belajar ni, ya Allah. Tiba-tiba tuan-tuan, kita hari ni ringan-ringan je nak dapat keberkatan pada guru, kita hentam guru kita tibai pula, tak dapat tuan-tuan. Nak dapat ilmu ni kena sungguh-sungguh betul-betul, kena betul-betul tarbiyah, kena betul-betul sabar, rendah diri. Tapi zaman sekarang zaman orang tak hormat pada guru, orang tak kisah. Dulu-dulu kalau ustaz cakap yang itulah. Hari ni banyak yang berani bercakap. Mungkin keberkatan sudah pun hilang. Jadi saya suka tuan-tuan surah tuan-tuan ni barakah. Saya mengajar daripada pukul 7.39 sampailah pukul 9 malam ni barakah. Ada tuan-tuan rasa panas? Itu menunjukkan barakah, aircon. Barakah tuan-tuan. Itulah barakah. Sebab setengah tempat pasang aircon pun tak sejuk. Kekalkan barakah ini. Kekalkan dengan perpaduan, dengan kasih sayang, hormat menghormati. Saya pernah pergi satu forum, aircon dekat 30.
Panas, berkelip-kelip keluar peluh. Aircon pasang. Pasal apa? Mungkin tidak ada barakah. Dan saya kata dah dulu, masjid yang paling barakah yang saya pergi, kipas tak perlu, aircon pun tak perlu. Mengajarlah macam mana pun sentiasa sejuk. Saya minta tuan-tuan pergilah melawat masjid ini. Diberincang. Ya, penuh dengan keberkatan. Diberincang Cameron Highland. Memang sejuk sungguh. Inilah tempat yang barakah.